العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Surah seterusnya, surah yang ke 102, muka surat 350. Suratul Nur. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Surah ni Allah namakan Nur, cahaya. Dan ini nama Quran, di antara nama Quran. Dan ahkam-ahkam Allah semua nur belakang. Kita daripada surah Hadid kita baca kan? Surah Hadid, Muhammad, Ra'du, Rahman, Insan, Talaq. Mana di akhirat nanti kita sangat berhajat pada nur. Di antara sumber nur Quran. Dalam Quran ni ada surah Nur. Dan ahkam-ahkam sini semua nur, semua hidayah. Dan Nabi pun minta nur. Di antara doa-doa Nabi kan, doa mari masjid, doa bangun daripada tahajud, bangun malam nak pergi ke masjid. Allahumma inni as'aluka nuran an yamini shimali amami khalfi fawqi tahti. Tak minta nur. Nur ke apa? Hidayah. Panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia surah ni Madaniyah. Di antara tahun ke-4 sampai ke tahun ke-7, begitulah surah ni diturunkan. Suasana dia selepas Uhud dah selepas Khandaq. Sebab dan ini berkenaan dengan ahkam apa ni, jilbab, tudung. Surah ni dititik Allah SWT sebut dalam surah ni. Surah ni berkenaan dengan ahkam zina, hukum zina, hukum ghadul basar, tundukkan pandangan, bagaimana nak hukum minta izin masuk dalam rumah, bagaimana muamalat dalam rumah, dan bagaimana nak tarbiyah anak-anak kita, waktu mana dia boleh masuk bilik kita, anak yang balik, anak yang tidak balik, semua dalam surah ni. Ahkam-ahkam Allah SWT. Dia panggil hukum-hukum dalam keluarga, dalam masyarakat. Surah ni tak, daripada hadis Nabi tidak ada satu hadis pun tentang kelebihan dia kenaan surah ni, fadilat daripada surah ni. Cuma daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bagi tahu, alimu nisa'akum suratan Nur, ajar isteri-isteri kamu surah An-Nur. Surah ni sebagai benteng daripada fitnah. Maka kita kena belajar, kita kena sentiasa muzakarah, kemudian wujudkan suhana dalam rumah kita. Surah ni surah yang sangat hebat. Maknanya orang yang amal surah ni umat yang amal surah ni, kaum, bangsa, mana dia tidak akan terkesan dengan fitnah. Nak fitnah seperti mana zaman kita sekarang ni. Fitnah tersebarnya berita-berita tidak benar ni, kita akan terkesan. Di surah ni sebagai panduan asas. Dan benda yang berlaku pada zaman sahabat sebagai panduan pada kita. Allah SWT jadikan benda tu berlaku supaya setiap orang ni lepas zaman sahabat dapat ambil pengajaran. Jadi Allah Ta'ala mula dengan suratun anzalnaha. Ya, kita nak baca surah kan, dalam surah ni sebut surah. Allah Ta'ala nak suratun anzalnaha, surah yang kami turunkan. Surah ni apa dia? Dia sudut bahasa dia dinding sebenarnya. Dinding, haid, surah, surun. Jamak dia suarun, kita lihat suar jamak dia surun. Dia sebenarnya haid, dinding, benteng. Dan dia sebenarnya menunjukkan satu tempat yang tinggi, benteng yang tinggi. Dan dalam itu sebenarnya ada istana, ada benda yang surun ni di dinding untuk benda-benda yang hebat, benda-benda yang mahal, yang bernilai, kebun-kebun yang hebat, istana-istana, rumah-rumah. Maka dia buat surah. Jadi Allah SWT tasbihkan surah ni, dalam tu ada benda-benda yang hebat. Tak namakan nama surah. Dari sudut bahasa dia, dari sudut istilah ni, surah yang mana tepat Jibril AS baca pada Nabi, dia memulakan dengan bismillah di akhir, lepas dia pula dengan surah yang lain ada bismillah. Satu majmu'ah taifah daripada ayat-ayat, sekumpulan ayat yang diasingkan dengan
dengan sebelum dia selepas dia yang dipisahkan dengan bismillah. Bismillah itu dia sudah istilah. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Tauqif. Tak tulis bismillah ke tak tulis bismillah ke? Ini daripada Allah. Nombor pun begitu juga, nombor. Ayat. Jadi Allah suratun anzalna, satu surah yang agung yang kami turunkan. Yang kami turunkan. Wa faradnaha, dan kami dalam ni kami telah fardukan. Wa anzalna fiha, dan kami telah turunkan dalam ni, sekali lagi sebagai takkid, ayatin bayinan, hukum-hukum, perintah-perintah yang sangat jelas, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu dapat ambil pengajaran. Gapo dia? Az-zaniyatu waz-zani, orang yang berzina, perempuan yang berzina dengan lelaki yang berzina, fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka sebablah hotel lah setiap mereka berdua ni 100 hotel. Ni hukum Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang berzina, perempuan yang berzina, lelaki yang siapa dia ni? Kahwin kata berkahwin ke? Hadis bagi tahu. Ini ayat ni untuk orang yang tidak berkahwin. Perempuan yang tidak berkahwin berzina dengan lelaki yang tidak berkahwin berzina, hukumnya dia apa dia? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka rata setiap daripada mereka berdua ni 100 kali. 100 kali. Hamba separuh dalam hadis ni. Hamba separuh. Hamba yang tidak berkahwin, yang tidak berkahwin. Kita baca dah surah An-Nisa. Hukumnya hamba separuh daripada orang merdeka. Lepas tu kalau sudah berkahwin rejal. Nah, ayat dia mansuh, tapi hukum dia kekal. Ayat dia mansuh. Dulu ada sambung, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'atal jaldah wasyaikhu wasyaikhatu rajam. Kena ada fajlidu mi'atal jaldah juga, warajm. Ayat tu. Itu daripada riwayat yang sahih daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi mansuh. Tapi hukum dia kekal. Hukum dia kekal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah rejal. Tak, bukan seorang, 2-3 orang. Tak, sahabiah. Dia sahabat yang berzina, yang sudah berkahwin, Begitu juga zaman Sayyidina Umar. Zaman sahabat Khulafa Ar-Rasyidin semua rejal. Zaman tabi'in. Sehingga zaman kita ni jadi lemah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jadi bila kamu nak rotat, maka janganlah kamu rasa kasih belah. Jangan ada rasa kasih belah dalam nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu pun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil. Tengok ni. Ni asah dia. Sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat. Dan dalam proses tu wal yashhad adzabahuma ta'ifatun. Kena ada satu golongan yang menyaksikan. Tak boleh buat dalam bilik senyap-senyap dah. Bukan tak boleh dalam bilik boleh. Tapi kena ada orang saksi. Kena ada penyaksi tu tetap kena ada. Kena ada orang saksi. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun min. Dia sebab 100 ni bukan seperti mana sebab jaga kita ni tak sekali dia tu tak pada 100 ni bukan dengan benda berat. Asal 100 je. Dengan selipar boleh. Dengan selipar boleh, dengan rating kayu boleh. Dia sebenarnya Islam ni hukum dia bukan untuk azab orang. Dia untuk ambil pengajaran. Dia untuk takhwif. Sebab tu dia kena gabungkan dengan hukum tu dengan orang ramai tengok. Untuk intibar. Dia kena ta'ifatun min, kena disaksikan oleh satu golongan di kalangan orang mukminin. Orang mari saksi ni kena siqah lah. Siqah. Allah Taala bagi tu mukminin, bukan orang ramai muslimin ni tak. Orang mukminin. Mana orang masjid lah kena mari. Mari orang soleh-soleh kena mari. Untuk tegakkan hukum Allah SWT. Dia bukan kena buat umum seumum tidak juga. Tidak. Satu golongan. Allah Taala bagi ta'ifatun minal mu'minin. Satu golongan di kalangan orang mukmin. Jadi kerajaan main peran ni tengok sebagai untuk tarbiyah dia ni. Orang kampung dia ke? Tak. Orang masjid dia, orang soleh-soleh tempat dia ke? Jadi itu kerajaan main peran ni.
Dan ni hukum ni kerajaan. Mana orang yang bertanggungjawab ni. Kalau benda ni berlaku, kalau tidak berlaku hukum lain tak, maka dia akan berhadapan dengan Allah SWT. Dia kena jawab kepada Allah SWT. Dia tak boleh salah kau ke dia. Sebab tu dia kena duduk dalam kerisauan kebimbangan. Sebab setiap hukum, setiap perzinahan yang berlaku tidak dihukum dengan hukum Allah SWT, dia bertanggungjawab. Sebab dia ambil pemimpin kan, dia jadi pemimpin. Dan kepimpinan dia tidak ada kaitan dengan orang. Semua orang bertanggungjawab terhadap orang. Nabi bagi tu kullukum ra', setiap kamu bertanggungjawab. Pemimpin bertanggungjawab, dia akan ditanya tentang tanggungjawab dia. Satu orang lelaki bertanggungjawab, dia akan ditanya tanggungjawab dia. Seorang perempuan bertanggungjawab, dia akan ditanya tentang tanggungjawab dia. Seorang hamba bertanggungjawab, dia akan ditanya tentang tanggungjawab dia. Ni syarak kita ni. Maka setiap orang bertanggungjawab terhadap tanggungjawab masing-masing. Jadi tak ada, saya tak boleh sana sebab orang tak ada. Syarak. Dia terlibat dengan sistem apa pun, tak pandai. Sebab tu orang tak jadi pemimpin sebenarnya. Dia akan ambil calon, dia syada, dia nak. Maka dia bertanggungjawab. Dia akan bertanggungjawab. Semua hukum yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, dia akan bertanggungjawab. Sebab tu ni perkara menakutkan. Tama-tama kita sekarang ni kalau untuk hakim orang Islam, dak pegawai orang Islam, bersalah orang Islam, kalau nak laksana tak ada ruang. Dia beritahu. Kalau bersalah ni, dia nak supaya hukum Allah dilaksanakan kepada dia. Perzinahan. Maka tak ada ruang, tak ada nilai perintah Allah SWT. Keadaan kita sekarang ni. Az-zani la yankihu illa zani. Dan Allah Taala bagi ni panduan dari sudut muamalah. Bagaimanapun Allah Taala bagi tahu orang yang berzina tidak akan berkahwin melainkan dengan zina, perzinahan. Atau musyrikatan, ataupun dengan orang musyrik. Allah Taala ganding orang berzina dengan, mereka tidak berkahwin dengan penzina. Pelacur tidak akan berkahwin melainkan dengan pelacur ataupun orang musyrik. Ini ayat ni untuk tasynik, untuk taubih. Ni bukan hukum ni. Ni ayat ni untuk taubih, untuk apa dia memburukkan benda ni supaya masuk dalam hati orang mukmin ni. Berzina ni perkara yang buruk, sehingga mereka ni tidak berkahwin melainkan dengan sama-sama dia ataupun dengan orang musyrik. Tengok, dengan orang kafir, begitu juga wazani itu perempuan yang berzina, pelacur perempuan, la yankih, mereka tidak berkahwin melainkan dengan lelaki yang berzina ataupun musyrik, lelaki musyrik. Ini untuk taubih semua ayat ni, untuk tasynik, untuk jauhkan orang mukmin daripada zina. Adapun boleh tak kalau dah bertaubat dah, itu tak ada masalah, itu tak ada iskal. Dan orang yang benar bertaubat, dia seolah-olah dia telah berlepas diri daripada amalan dia. Dan ini berlaku pada zaman sahabat Sayyidina Umar. Satu orang lelaki pergi pindah satu orang perempuan. Perempuan itu bagi tahu, aku dulu pada zaman jahiliah pernah berzina dah. Maka lelaki itu bagi tahu pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil perempuan, Allah, kamu sudah bertaubat dah, maka jangan kamu dedah lagi keaiban kamu. Maka terus berkahwin. Orang yang bertaubat ni, pelacur yang bertaubat ni, dia balik asal semula. Dia siapa-siapa orang mukmin boleh berkahwin dengan dia. Boleh kahwin dengan dia. Daripada syirik boleh beriman, maka berzina lagi lah. Ni Allah Taala bagi tahu orang yang nak tasynik, nak supaya masuk dalam kepala kita ni betapa buruknya berzina ni. Wa hurima dzalika anhum, dia diharamkan kata orang lelaki berzina, perempuan berzina ni pada orang mukmin, Kemudian hukum kedua, walladzina yarmunal muhsanat, ini orang yang mana tuduh wanita-wanita yang mana suci, wanita-wanita yang baik yang sudah berkahwin ni berzina. Ni nak kekal dalam masyarakat. Walladzina yarmunal muhsanat, dan Nabi sebutkan tak, tuduh perempuan yang sudah berkahwin, yang zahir dia orang molek ni, berzina ni di antara kabair. 7 Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah daripada 7 perkara yang membinasakan. Sekali dengan apa dah? Syirik, sihir, tak makan harta anak yatim, termasuk lari daripada medan perang, termasuk ni menuduh orang perempuan yang sudah berkahwin, zahir dia molek, sebagai penzina. Tuduh tak boleh. Suruh senyap. Suruh perkara kecil ni, perkara zina Allah Ta'ala nak supaya kita tak kecek dalam masyarakat ni, tak kecek benda lagu ni. Tidak jadi gosip, tidak boleh jadi gosip. Dia Allah tunggu hukum walladzina yarmuna, orang yang mana tuduh seorang perempuan yang sudah berkahwin ni berzina,
Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian dia tidak boleh bawa 4 orang saksi. Tengok 4 orang saksi. Kemuncak dalam hukum Allah SWT, dalam Quran kan. Saksi paling banyak sekali dalam kes ni. Bunuh tak apa ni? Bunuh tak? Tak. Makan harta, berkenaan dengan harta 2 orang saksi. Berkenaan dengan harta ni. Orang ni paling teruk sekali. 4 orang saksi. 4 orang saksi. Siapa dia tuduh orang perempuan yang sudah berkahwin berzina, kemudian dia tidak boleh bawa 4 orang saksi, maka fajliduhum samani, maka orang yang tuduh tu kena rotai 80 kali. Kemudian wala taqbalu lahum syahadatan, kemudian syahadah dia ni, penyaksian dia ni tak akan diterima sampai bila-bila. Wa ulaika humul fasiqun, dia Allah Taala bagi tahu di sisi Allah mereka ni fasik. Ayat selepas ni Allah Taala bagi tu kadzab. Ayat selepas ni kadzab. Fa ulaika indallah humul kadhibun. Orang ni di sisi Allah ni sebagai penipu. Haji 4 orang saksi. Walaupun tengok dengan mata kepala. Tak, satu orang tuduh tu tengok bini satu orang tu berzina, dia tengok dengan mata kepala dia tak boleh kecek. Tak boleh kecek. Kalau dia kecek, maka dia kena buat bukti lain, bukti 3 orang lagi. Kalau tak ada, dia kena rotai 80 kali. Kena rotai 80 kali. Kemudian syahadah dia tidak akan diterima, saksi dia tidak diterima, dia di sisi Allah fasik, dan di sisi Allah dia sebagai pendusta, walaupun dia tengok mata dia. Tengok, gharib, hukum ni gharib. Tapi bagaimana Allah SWT tahu nak tarbiyah hamba ni? Sebab tak boleh kecek, dia tidak dibenarkan kecek. Tak benar kecek. Ini menyebabkan perkara keji ni tersebar dalam masyarakat. Dia akan merosakkan masyarakat. Dia berzina tu masalah satu hal. Yang kedua ni, kecek tentang masalah tentang berzina ni, dia menyebarkan perkara keji. Menyebar perkara keji ni masalah lain. Dia tak boleh sebar. Sebar ni Allah SWT di antara amalan yang mana menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Sebar perkara keji. Berzina satu perkara lain, menyebar perkara berzinaan ni satu perkara lain. Bagaimana nak tanya dari dia orang Islam? Ajib perintah Allah SWT. 2 orang tengok tak boleh kecek lagi, 3 orang tengok tak boleh kecek lagi, 4 orang tengok, 4 orang tengok, nak tengok lagu mana? Benda bukan berlaku rancang. Sesat dah nak panggil orang lagu baru tengok dah panggil orang. Panggil kedua sesat dah. Pahala tengok duduk. Lalu tengok duduk dalam rumah 2. Tak boleh lagi. Dia kena tengok. Tengok masa buat tu. Pak-pak ni kena tengok masa buat tu. Kalau nombor 3 siapa? Ataupun nombor 4 siapa tu duduk dalam rumah ya, duduk dekat ya. Maka nombor 4 tanya, Tok Kadi tanya, kamu tengok ada? Lagu mana masa mu tengok ada? Saya tengok dia di tepi. Tak boleh. Tak boleh. Tengok. Maknanya hukum ni sebenarnya, kita kata tak logik, tak ada. Makna hukum ni sebenarnya tak sesuai kecek. Tak sesuai kecek. Sebab Allah Ta'ala buat gini? Sebab bahaya. Kalau dibuka ni kan dah, siapa-siapa boleh kecek. Seorang tengok boleh kecek dah. Dan masyarakat ni baru, masyarakat baru ni. Nabi nak bina para sahabat ni, perzinaan ni benda biasa. Benda biasa. Perzinaan benda biasa. Jadi Nabi nak bina para sahabat ni bukan senang. Sebab tu ditutup. Dan dengan cara begini baru masyarakat yang molek pun tak akan punah. Masyarakat yang punah pun boleh dibeki. Dia masa. Dia berzina ni dia edik, dia ketagih kan. Dia benda-benda gini. Jadi ini cara Allah SWT tarbiyah para sahabat. Supaya kalau dibiarkan semua orang boleh kecek, Allahu Akbar. Apa zaman kita ni bahaya. Boleh bayar tak? Kalau tak ada hukum ni, tak boleh tuduh. Oh, dia ada orang jahat, jenis orang jahat ke tak? Dia buat kedai kopi tak? Bini tu email pun zina juga. Habis bini tu email cikgu tu, bini dia kawin tengok. Dia kawin tengok. Jadi perkara ni tersebar, bayar dalam masyarakat benda ni tersebar. Bagaimana generasi yang dilahirkan dalam masyarakat tu? Tak. Tengok cikgu pun gitu juga. Tengok tu email gitu juga. Tengok dia ni gitu. Benda tu tersebar. Jadi masyarakat jadi rosak. Jadi Allah SWT kerak tu. Tak benar tu. Walaupun tengok dengan mata 2 orang, 3 orang. Tak boleh kecek juga. Senyap. Semaya yang akan islah dia. Majlis ilmu akan islah dia. Jangan kecek. Baik. Mana kita belajar dah, Allah Nabi bagi tahu nak islah masyarakat, akidu dawilahiat. Pejam mata kesilapan orang soleh. Ni kesilapan orang soleh. Kesilapan. Kecek uduh kau. Macam-macam kesilapan ada kan, sama-sama kita kan. Tengok Nabi nak islah orang Madinah dekat awal.
Kesilapan orang soleh ni orang mana Islam, mari sembahyang dengan Nabi, belakang Nabi ni. Masyarakat baru, tak sempurna. Pun tengok Allah SWT ajar, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pejam mata kesilapan orang ni sehingga hudud. Sehingga peringkat hudud. Dah ni peringkat hudud ni. Peringkat hudud pun lagu ni. Tengok orang berzina. Lagi tinggi lagi. Peringkat hudud. Seorang tengok, dua orang tengok, tiga orang tengok. Tak boleh kecek lagi. Pejam mata juga. Kena pejam mata juga. Bukan akui tentang tu dak. Ni cara Islam, ni siasah, ni cara Allah SWT. Dan ni hukum Allah. Kalau kecek juga, maka kena rotai 80. Tak cukup rotai 80. Rotai pula depan orang ramai ni. Rotai. Dia pula jadi. Ni orang menyebar. Dia bagi mengajar daripada masyarakat. Ni orang tuduh orang ni. Orang tuduh orang berzina ni. 80 kali. Kemudian syahadah dia tak akan diterima. Dan dia orang fasik. Di sisi Allah kadzab. Ya. Illa alladhina tabu min ba'di dhalik. Kecuali lepas tu dia bertaubat. Dia bertaubat. Dia khilaf ulama. Saksi dia lagu mana? Taubat dia diterima, tapi penyaksian dia lagu mana? Khilaf. Sebagai ulama kata wa aslahu, kemudian dibaiki fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Walladzina yarmuna azwajahum, ni turun kemudian. Ni turun atas dulu. Dan sebab tu kita tengok surah ni duduk sini, sebenarnya surah itu awal lagi, tapi ulama susun letak ni maknanya secara keseluruhan kesempurnaan surah ni turun selepas surah ni lah, selepas surah Hasy belakang. Tu sebenarnya turun setakat tu dulu, kemudian berlaku turun ayat-ayat lain dulu. Sebab tu kita tak boleh nak buat seperti mana tiup yang sebenar-benar, seperti mana kita baca Baqarah kan, kita berhenti separuh dulu. Sebab yas'alunaka 'anillah tu haji tu dah selepas Hudaibiyah atau masa Hudaibiyah. Maka kita baca Anfal dulu, Badar, kita baca Ali Imran dulu, Uhud. Walladzina yarmu ni kemudian ni berkenaan suami. Walladzina yarmu, dia orang-orang yang mana menuduh isteri mereka ni berzina. Dia tak boleh buat saksi. Jadi benda sebenarnya asalnya siapa dia tuduh mana-mana orang perempuan berzina, maka dia kena datang pak saksi. Sekarang ini berlaku kisah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tengok orang lain, isteri dia main dengan orang lain. Tengok benda berlaku. Jadi sahabat tak puas hati kan? Maka pergi jumpa Nabi. Nabi kata apa dia? Nabi kata bayinah, pak orang saksi. Ataupun kamu kena sebab belakang. Kena cari pak saksi. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, satu orang tengok, satu orang lelaki dia berzina dengan isteri dia pun kena pak saksi juga. Dia kata, demi Allah, Allah Ta'ala akan turunkan ayat untuk bebaskan aku daripada kena ni. Masa mana turun ayat? Mana turun ayat? Hadis dalam Muslim, Bukhari. Dan ni yang berlaku. Dua orang sahabat berlaku. Dua orang. Ni dalam proses tarbiyah. Kita boleh tengok bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyah. Kesenangan benda masyarakat yang berzina ni perkara biasa, nak diangkat jadi manusia yang mana tutup hijab dengan sempurna. Sebab tu kita lepas ni ayat hijab, sebab tu kita boleh faham sebenar para sahabat ni tersaing daripada masyarakat gini kan, mereka opposite tu 100% lalu tutup dengan sempurna lalu. Tutup dengan sempurna. Jadi Allah Ta'ala tu ayat ni, tu ayat untuk bebaskan dia ni, kecuali suami sendiri tengok isteri berzina. Bila sebalik isteri tengok suami berzina, dia perlu saksi ke tak? Dia lain, kes lain. Sebab apa? Sebab ni isteri dia sendiri, ni suami dia sendiri, maka hukum dia lain. Hukum dia tak perlu 4 orang saksi. Walladzina yarmu, orang yang mana tuduh isteri dia, pasangan dia berzina, walam yakun lahum syuhada, dia tidak ada saksi melainkan diri dia sendiri, illa anfusahum, fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatillah, maka saksi dia ialah dengan dia bersaksi dengan sebut nama Allah SWT. Wallahi, demi Allah 4 kali, bahawa innahu laminas sadiqin, bahawa dia benar-benar tengok, saksi dia diri sendiri, dia bersebut nama Allah. Wal khamisatu, dia kali kelima dia kena bersaksi bahawa laknat Allah ke atas dia kalau dia dusta. Dia dusta. Baru dia tak kena sebab atas belakang. Tak kena sebab atas belakang. Dia kena buat ni. Tapi kalau dia tak sebut lagu ni, dia kena sebab juga. Dia pelawak. Mak dia kena sebut wal khamisatu anna la'natallah wa yadra'u anha al'adam. Dan isteri dia pula kalau nak nafi, nak selamat kan, kalau dia tak berzina, ni tuduhan semata-mata ni, maka untuk dia elak dia daripada kena reject, dia kena reject. Bila suami dia kata gitu, dia kena reject.
atau bila isteri dia kata gitu, maka suami kena reja. Tengok dengan mata kepala sendiri. Maka supaya dia tidak kena reja, wa yadra'u anhal adha, dia boleh mengelak daripada kena reja tu, antasyahada, dia pun lawah balah dengan bersumpah juga 4 kali sebut nama Allah, bahawa suami dia ataupun isteri dia benar-benar pelawak, tipu. Dan kali kelima, anna ghadaballah alaiha, bahawa kemurkaan Allah ke atas. In kana minas sadiqin, sekiranya suami dia benar, dia kena sebut, Dan ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkenaan dengan suami isteri. Tadi berkenaan orang awam. Orang awam tadi kerak dah, Islam kerak dah, tak boleh kecek benda begini. Allah Taala begitu, walau la fadlullah, kalau dah tidak kerana kurnia Allah dan rahmat dia kepada kamu, nasib kamu tidak akan tahu lagu mana nak urus kehidupan kamu. Wa anna Allah tawwabun hakim, dan Allah Taala ni Maha penerima taubat. Innal ladina ja'u bil ifk usbatun minkum. Kemudian ini berkenaan ayat berkenaan dengan tuduhan ni kesal bagi tuduhan berzina dalam masyarakat ni. Sebarkan berita-berita keji, berita-berita bohong ni, berita-berita tak molek ni, gosip ni. Apa kita kata gosip kan dia jadi seni sampai kita kan dah. Gosip ni bahaya. Ini ciri-ciri munafik. Munafik. Bukan sifat orang mukmin lagu ni. Bukan sifat orang mukmin. Kita jadi carrier, jadi apa dia? Sumber pendapatan pula. Dengan dedah ke kaiban orang. Ini bukan. Ni Allah Taala datangkan surah ni sebenarnya untuk perkara ni. Ini kisah ni berkenaan dengan satu orang tuduh, satu masyarakat yang terkesan dengan berita ni. Dua-dua tak betul belakang. Dan Allah Taala tarbiah. Innal ladzina ja'u bil ifki, Allah Taala beritahu orang yang mana datang berita yang bohong ni, berita tentang perkara keji ni. Usbatum minkum, sebenarnya daripada kamu sendiri. Daripada orang Islam ni. Ni tak sahabat, para sahabat ni hadirin, dia nak jadi molek ni bukan satu hari satu malam, ditarbiah. Ni kisah ni telah berlaku dah. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kamu menyangka bahawa apa yang telah berlaku ni tak molek untuk kamu. Bal huwa khair, sebenarnya molek. Akibat tiba ni molek sebagai panduan pada seluruh umat. Allah Taala sengaja buat jadi. Sahabat berzina, sahabat minum arak, sahabat balas sama-sama dia kan. Allah Taala buat jadi, dan bagaimana kita nak belajar. Sahabat berzina, dia bertobat sahabat ni. Bukan cala-cala ni. Tak, bukan cala-cala. Baik perempuan, baik lelaki ni. Kena reja ni. Tak. Nabi cuba elok tengok sahabat. Iman dia pergi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, laksanakan hukum Allah. Semua rukun reja dilaksanakan tak? Sahabat mari suruh hari belakang. Mari suruh hari. Mana ada kes penyaksian ni kerana apa? Kerana saksi tak ada. Tapi semua orang serah diri belakang, baik wanita baik lelaki. Dan ni iman ni bukan senang ni. Bukan senang. Iman dia kuat. Likulli imri'in minhum maktasaba min. Setiap orang di kalangan mereka ni sebar tu maktasaba min, telah melakukan dosa. Semua orang terlibat ni. Allah bagi tahu. Ni khulasah dia sebagai sinopsis mula-mula. Walladzi tawalla kibrahu, adapun orang yang main peranan paling besar sekali, ketua dia ni mula-mula sebar ni di kalangan mereka, di kalangan orang Islam, lahu azabun azim, bagi mereka azab yang sangat besar. Kemudian mula panduan datang, laula isami'tumuhu, kalulah kamu ni wahai Islam bila dengar berita lagu ni, berita keji lagu ni, berita tak molek lagu ni, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira, hendaklah orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan ni sangka kepada diri mereka sendiri kebaikan. Tengok asal guna. Mana dengar berita orang tuduh orang mukmin lain, dia rasa orang mukmin tu dia juga. Tengok asal guna ayat. Kalulah kamu wahai beriman, kalau kamu dengar berita lagu ni lain kali ni kepada umat Nabi ni, dengar berita keji lagu ni tersebar ni pada orang molek ni, orang semaya masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, orang semaya, jaga semaya Jumaat, dengar berita keji pada dia, lagu mana kita kena sangka? Allah Taala, kalulah kamu sangka pada dia ni, orang mukmin, sepatut menyangka lelaki dan perempuan ni bi anfusihim khaira, sebagaimana dia sangka pada dia kebaikan. Orang soleh hidup sini dulu. Wa qalu hadza ifkum mubin, dia terus dia buat keputusan, ini ni berita bohong ni, jelas perbohongan dia. Dia kena duduk sini. Ini cara nak islah ni, perkara ni. Cara nak islah. Bila dengar berita, mula-mula dengar berita tu, bila boleh percaya berita tu? Bila mari bukti. Bila Tok Qadi putuskan dia ni bersalah, baru kita kata dia bersalah, baru kita ambil iktibar. Bagaimana tidak diputuskan oleh Tok Qadi, oleh hakim, maka orang mukmin kan, ini berita bohong dulu tak? Dia kena gitu dulu.
Ini maruah semua orang ni. Ini maruah orang soleh. Dia orang soleh dalam ayat ni orang mukmin semua. Orang mukmin sebenarnya lagu ni dulu. Dia nak sekat pembohongan, dia nak sekat berita keji. Bukan perkara tu berlaku tak berlaku. Tak, berita daripada tersebarnya berita keji ni. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalulah berita tu yang datang tu tersebar tu, orang sebar tu boleh datangkan 4 orang saksi, barulah diterima. Fa idlam ya'tu bi syuhada. Kalau mereka tidak boleh bawa saksi tu, fa ulaika inna, maka ketahuilah mereka tu di sisi Allah, walaupun tengok mata kepala sendiri, humul kadhibu, itulah pembohong di sisi Allah, pembohong. Tengok. Walaula fadlullah, sekali lagi kata, kalaulah tidak akan kurnia Allah kepada kamu dengan apa? Hatta Quran, turun Quran ni dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak kerana kurnia Allah pada kamu yang besar, dia rahmat dia pada kamu yang besar di dunia dan akhirat, lamassakum fima afattum fi adzabun. Nascaya Allah Taala bagi tahu dengan kamu sebar saja berita lagu ni, tak ada bawa bukti, tak ikut perintah Allah, Allah Taala akan datangkan azab lalu. Datangkan azab lalu. Azabun azim. Ittalaqawna, ketika mana kamu terima berita dengan lidah-lidah kamu watakulu nabi, kamu kecek dengan mulut-mulut kamu, ma laisa lakum bihi ilmu, yang mana bukan berdasarkan ilmu yang sebenar, bukan ceraan. Jadi tak cerak, jangan kecek, jangan sambung, jangan royak. Yang kita hanya lagu mana dia tu demo tahu dak, ni jangan, ini orang tak kecek, berkenaan maruah orang ni, orang mukmin tak kecek. Tengok kemah nak mahu. Wa tahsabunahu hayyinan, kamu nyangka benda tu mudah, benda tu ringan, wa huwa indallah, tapi di sisi Allah azim, besar di sisi Allah. Dalam hadis Nabi kata, satu orang kecek bagi dia tak ada gapo, tapi sejak dia kecek menyebabkan kemurkaan Allah. Menyebabkan kemurkaan Allah. Maruah orang Islam ni mahal. Maruah orang Islam ni haram kita sentuh. Seperti mana harta dia haram, maruah dia pun haram juga. Ni orang Islam sebenarnya. Bahaya sistem kita terlibat ke tak? Maruah orang Islam di perkata-kata. Tak. Sebab tu kata bercanggah. Tapi muka ulama kata itu seni, seni. Atas nama siasah seni, atas nama politik seni. Mana ada seni? Hari-hari mana ada seni? Kita hias, kita buat istilah. Itu menyebabkan masyarakat jadi rosak. Masyarakat jadi rosak. Tengok Allah kata, wa tahsabu, kamu menyangka benda tu hayyin. Hayyin. Mesej, remeh. Wa huwa indallah, tapi di sisi Allah azim. Sebab ini punca perbalahan. Ini punca buruk sangka, ini punca pecah belah dalam masyarakat sebenarnya. Kerana sebab benda lagi nak tengok, nampak je tak lebar tu. Oh, beci ngelih. Tengok, dia menimbulkan becinya. Beci. Rosak masyarakat. Walaula isamitu, sekali lagi Allah Taala, kalulah orang mukmin ni isami'tumuhu, ketika mana kamu dengar berita ni, kultum, maka kamu kata, ma yakunu lana an natakallam bihadza, tak sepatut kita kecek benda lagu ni. Tengok ni orang mukmin. Ini sebab orang mukmin. Ma yakun, tidak mungkin untuk kita kecek perkara-perkara lagu bihadza, subhanaka hadza, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim, ini berita bohong, berita bohong. Duduk sini baru kita tahu maha ni lah orang Islam ni. Kan senang. Buhtanun azim. Lepas tu lagu mana pelaku sebenar tu, berzina tu? Amar ma'ruf nahi munkar kita ada ke? Semaya Jumaat kita ada ke? Semaya Jumaat kita ada ke? Sebab tu nak suruh wujud amalan-amalan agama dalam rumah kita ni, dari tarbiyah. Dari tarbiyah. Kita dah, kalau tak buat lagu ni, pas lagu mana? Amar ma'ruf, kita ada anugerah amar ma'ruf nahi munkar. Hak ni kita tak buat. Hak ni punca umat jadi islah ni. Benda paling besar. Ya'idukumullah, Allah Taala nasihat pada kamu, an ta'udu limisli, jangan kamu buat gitu lagi. Tengok, ya'idukumullah, Allah Taala nasihat pada kamu. Nasihat Allah ni, an ta'udu ay an la ta'udu limisli, jangan kamu ulang lagi seperti itu abada, sampai bila-bila, in kuntum, sekiranya kamu benar-benar mukmin. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, Allah Taala jelas pada kamu ayat, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha Alim Maha Hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahsyah, dan sesungguhnya orang yang mana suka tersebarnya berita perkara keji ni, dia ada orang tak nak kawal mulut dia ni. Ni kena ingat ya. Fil ladina, dari kalangan orang beriman ni, orang lagu ni kata lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih, di dunia wal dunia lagi di akhirat. Tapi tak ada hukum, tak ada ajim, tak ada hududnya. Orang yang mana tersebar kena igat ke tak? Tak. Dia bukan tuduh. Orang tanya, dia mau kacau tu? Kawan dengar ya. Kawan lah. Jadi dia terlepas, dia tak kena rejah, dia tak kena sebab, dia tak kena gapo. Dia tak kena. Sebab apa? Sini pula Allah SWT tak ada hukum gapo ni. Sebab tak boleh, sebab perkara keji yang tersebar tu dia standard dia beza kan. Daripada biasa, daripada tuduh gapo dia, tubik dengan jatuh,
daripada tuduh berzina, daripada tuduh dia beza kan. Dia tak nak buat hukum. Tak nak buat hukum. Tapi Allah Taala datangkan ayat bagi tahu ni perkara keji. Bagi ancaman di akhirat, bahkan di dunia pun. Orang yang mana sebar tetap perkara keji, perkara buruk, tetap keburukan orang ni. Orang yang mana bukan sebar ni dia suka. Dia ada orang lagu ni suka. Mulut dia tak hidup dia. Tangan dia tak hidup dia. Nak sebar kau orang. Dia benar ni bahaya, ni sifat ni. Ni sifat ni. Dan ni sifat nifak. Sifat nifak. Dia tak boleh. Kalau dengar je orang kecek dak gosip dak. Oh, tak boleh. Ketar telefon. Nak ayat sai. Ketar. Sebab tu kita kena ada amalan. Sebab tu kita kena ada amalan. Amalan kita sibuk dengan amalan kita. Kita ada zikir harian kita. Kita ada baca Al-Quran harian kita. Kita ada amalan harian kita. Bila kita ada amalan baru kita boleh kawal benda ni. Ni orang tidak ada amalan, dia rosakkan amal dia. Rosakkan amal dia. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu, Allah tahu dan kamu tidak tahu. Walau la fadlullah, kalau dah tidak kerana kurnia Allah ni apa ni Quran kepada kamu dan juga rahmat dia Nabi SAW, wa anna Allah raufur rahim. Nasib kamu akan binasa dan Allah ni Maha kasih belah dan Maha pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai beriman, jangan kamu ikut jalan langkah syaitan. Tak ni. Jalan sebar ke perkara keji. Tak. Tengok orang berzina sebar ke? Tak ni. Wa man yattabi' khutuwati syaitan, dan siapa dia ikut jejak langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya, sesungguhnya syaitan yang akan suruh dia buat melakukan perkara keji dan perkara mungkar. Kalaulah tidak kerana kurnia Allah, tengok ulang ni, walau la fadlullah berapa kali dah? 1 2 3 4 kali. Gapo dia walau la fadlullah ke? Semua ulama mufassir sama ada fadlul ni Nabi, rahmatul Quran, sama ada rahmatul Nabi, fadlul Quran. Boleh belaka. Kalaulah tidak kerana fadlullah alaikum, kurnia Allah pada kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatul Quran, ma zaka minkum min ahad abada. Nasib kamu tidak akan dapat islah diri kamu dengan sempurna sampai bila-bila. Tak dapat sucikan jiwa kamu sampai bila-bila. Siapa pun. Walakinna Allah, tapi Allah nak yuzakki man yasha. Allah nak bersihkan jiwa manusia. Ni cara Allah. Ni benda-benda hudud, ni benda-benda biasa ke tak? So pejam mata. Kesilapan sama-sama kita ni pejam mata. Majlis ilmu sembahyang dia, kita jangan nak anak-anak dah sembahyang ke islah dia. Sembahyang ke islah dia. Zikir dia. Majlis ilmu ke, muzakarah, amal ma'ruf ni akan islah dia. Dia tidak jadi balah, tak ada. Tengok betapa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Walakinna Allah, tapi Allah SWT yuzakki Allah lah yang akan bersihkan siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah ni Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian bila berlaku perkara tersebar lagu tu kan, maka ada orang Islam yang nak marah ni. Tak, kerana dia ni tuduh orang berzina gini-gini tak. Maka ada orang tak saya tolong dah mu ni. Mu je ni sebar masyarakat, benda-benda buruk dalam masyarakat ni. Ini pula Allah Taala ajar orang mukmin pula. Dia bahaya ni kalau dia kerana soleh ni si baik ni, kebaikan ni, amal soleh yang tak nak bagi pada kita ni, kalau silap cara ke tak menyebabkan kita rasa lebih baik pada orang. Dia bila berlaku keadaan lagu ni pula, mari ayat Quran bagi tahu orang ni buruk ke tak, kita pandai dia buruk. Ha ni Allah Taala islah pula. Seperti mana bagi tahu kan, satu orang curi tu yang telah bertaubat ke tak, tapi orang yang tak curi ni tengok pada pencuri tu tak kerana sangka buruk kan. Nabi bagi tahu adalah hadis, lafaz dia anda tak ingat. Satu orang sangka buruk punya keburukan ni, dia tengok orang curi tu taubat lama dah. Tapi dia ada duk sangka buruk, sehingga dosa dia tu lebih besar daripada dosa orang curi tu. Tak, curi lepa. Tak, sekali tengok orang tu, dia ni curi lepa. Tak, tengok orang tu tak sakit hati macam tak curi. Sehingga sangka buruk dia tu lebih besar daripada dosa orang tu curi. Kalau tidak diurus, dengan molek. Ni Allah Taala datang selalu ayat ni. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasah ay yu'tu ulil qurba wal masakin. Janganlah orang yang mana Allah Taala bagi kurnia yang besar pada dia, bagi harta yang luas, rezeki yang banyak ni, tidak mahu tolong lagi di kalangan ahli keluarga dia, yang rapat kaum kerabat dia, miskin, yang hijrah, yang berjuang di jalan Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia mana terlibat dengan berita buruk yang tersebar ni. Dah kita tolong sama ni, miskin, dah susah ni dah. Rupanya dia ada ecek orang jawab kecek benda lagu ni. Maka kita tahu dia terlibat ni. Maka Allah Taala tegur orang soleh yang tolong orang ni, jangan berhenti, jangan kerana benda lagu tu kita berhenti. Ni ajib. Nak islah belaka. Ni dalam proses islah. Kalau berhenti kat putus jadi pecah pula. Tengok Allah Taala nak kerak semua yang menyebabkan perbalahan kan, semua ni Islam ni kerak belaka. Bahkan tu tolong macam biasa.
Biar orang mana mulut dia tak boleh nak kawal kecek keburukan, dia malu dengan sendiri. Dia dapat dibeki, dia islah, dia bertaubat, dia akan jadi orang soleh juga. Daripada kerak terus kan. Bapa tak boleh tolong. Kemung kan gitu. Setan masuk ruang lalu. Dia pun bukan baik juga. Mula deki. Dia akan timbul ke permusuhan. Tengok Allah tegur para sahabat. Wala ya'tali ulul. Janganlah orang yang mana Allah Taala bagi kurnia dia, bagi harta keluas. Apabila berlaku kayak gini kan, dia buat keputusan an yu'tuni la yu'tu. Tidak mahu tolong lagi kaum kerabat dia terlibat dengan kes berlaku. Kaum kerabat dia yang miskin, yang mana berhijrah ni, orang hijrah ni. Tengok sahabat Nabi ni, muhajirin ni yang terlibat dengan hijrah ni. Tapi nak bolehkah jadi orang yang sempurna iman dia ni, makan masa, perlu tarbiyah. Semua mati, balik dalam keadaan nak tunduk pada Allah SWT. Dalam keadaan lagu ni, maka dalam keadaan tu akan berlaku silap. So, itu perkara biasa. Mana ada orang boleh jadi satu paut ratus lalu? Dan Nabi tarbiyah gitu kan. Dalam hadis Nabi bagi tahu kan, orang mari ya Rasulullah, si fulan tu semayang malam, tengok semayang malam tapi pagi curi, siang curi. Dah curi ni tabiat dia dah. Tabiat dia. Ada orang lagu ni. Dah. Sehari malam semayang tahajud, sehari curi. Nabi kata kepada dia, semaya dia akan halal dia daripada curi. Dalam proses. Manusia nak proses ni, nak jadi molek ni, nak makan masa. Bila kita terlibat dengan orang baru kita tahu. Tak, orang ni mulut yang nak berubah, tapi orang terlibat dengan pendidikan tahu kan, pelajar-pelajar nak berubah dah, cikgu nak berubah dah. Tegak pula. Itu perkara biasa. Tak, jemaah kita bawa kan tak. Kan main. Tak, nak berubah dah keluar. Main game, telefon main. Tak ada nak kawal kan. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dek perang. Pukul 4 baru nak tidur. Pas nak bangun subuh lagu mana? Subuh pukul 10 Gerak-gerak tak bangun. Kalau orang kampung tak payah tengok kan, Allah. Tu ni manusia. Dia nak berubah kan, dia bukan dia nak berubah dah, tapi tubuh dia tak sedia nak berubah. Tak, psikologi dia tak sedia nak berubah. Kita kenapa memang hati dia nak berubah dah, tapi tubuh tak dengar kata. Sebab kita biasa mari sembahyang Jumaat lah. Tak. Nak sembahyang Jumaat tanya semangat je tak? Boleh mari? Tak boleh. Tanya semangat tu boleh mari. Tanya dia ngatuk tak? Dia tak peduli dah. Sebab tubuh dia tak boleh nak kawal diri dia. Tak boleh nak kawal diri dia. Dan ini Allah Taala bagi tahu pada para sahabat. Terus kaya bagi bantuan. Terus tolong. Jangan kerana kesilapan dia yang dia buat tu menyebabkan kita tak boleh tolong dia. Tengok ni tinggi ni kan. Tak, kita kan ada tolong orang lagu ni. Dah tolong. Dalam adab mufrad Imam Bukhari datangkan satu kisah kan, Nabi tarik supaya bagi tolong ya orang susah ni. Maka sahabat mengadu, ya Rasulullah, saya tolong dia, tapi belakang dia duk ngopak hari kita, dia duk kata macam-macam. Tengok Nabi kata kepada dia, Nabi tak kata buat tolong orang lagu. Nabi kata, kalau benar seperti mana yang kamu kata, maka Allah SWT sentiasa bersama dengan kamu. Dan apa yang orang itu ambil tu dia ambil bara api neraka. Kok dia ambil. Tapi Nabi tak suruh berhenti, Nabi suruh tolong. Tapi hadis untuk kamu untuk rawat jiwa. Kita tolong dia duk kata belakang. Kata macam-macam. Benda lagu ni, sedekuk lah. Macam-macam orang. Munafikin, nifak. Dan miskin cara miskin, kaya nifak ni. Dan zaman Nabi kita tengok orang sedekah dalam hadis ke tak? Kalau wui sikit dah, Allah, wui kok sedikit pun. Kalau wui banyak, nunjuk pula. Gitu. Manusia kan? Orang banyak dia kata nunjuk, orang wui sedikit, Allah. Tak. Benda lagu tu nak wui, malu kok ke. Dia manusia ni ada nifak dia, nifak dia. Tapi ini Allah pandu para sahabat. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah, beki tengok, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, kemudian beki. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, kamu tak suka kalau Allah Taala ampun dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Walladzina yarmunal muhsanat, orang yang mana, sekali lagi sebagai penutup ni, orang yang mana tuduh orang wanita-wanita yang soleh, yang baik, yang sudah berkahwin, berzina ni, dan wanita yang ghafir, dia tak tahu ke satu. Lu'inu fid dunya wal akhirah, akan dilaknat di dunia dan akhirat. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Bila yauma tashhadu alaihim hari yang mana lidah-lidah mereka akan jadi saksi ke atas mereka, tangan-tangan mereka jadi saksi, kaki-kaki mereka akan jadi saksi bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka buat. Yauma idzin, pada hari tersebut, yuwaffihimullahu dinahumul haq, Allah Taala akan balas belaka berkenaan dengan amalan yang telah kamu buat, akan dibalas belaka dengan hak. Wa ya'lamun, dan barulah mereka akan tahu annallahu wal haq, bahawa kebenaran hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
wal haqqul anna Allah wal haqqul mubin. Allah lah haqqul mubin, yang sebenar-benarnya, daripada dia kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian ayat 26 ni pun ajib. Ini kaedah Allah Taala bagi tahu pada orang mukmin. Kita ni nak tahu kita orang molek tak molek ni ayat ni. Ayat ni. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah Taala bagi tahu. Ni. Ni neraca dia ni. Terjemah biasa ke tak? Kita ayat ni lama kita tengok. Tak. Biasa terjemah kan? Orang tak molek ni tak, dia akan dapat orang molek. Orang tak molek ni dia akan dapat orang tak molek. Wal khabithun, dia orang perempuan yang tidak molek. Al khabithat, perempuan yang tak molek, pelacur-pelacur, tak, yang jahat-jahat ni, dia akan dapat orang yang tidak molek. Wal khabithun, dia begitu juga lelaki yang jahat yang tak molek ni, dia akan dapat perempuan yang tidak molek. Wat tayyibat, perempuan-perempuan yang molek, dia akan dapat lelaki yang molek-molek. Lelaki yang molek-molek dia akan dapat. Itu biasa terjemahan dia. Dan terjemahan itu tak gapo dia tersilap. Kalau terjemah lagu tak ada hubungan dengan sebelum dia selepas. Sedangkan ini kaedah besar ni. Ini gapo dia ni. Ini ni Allah Taala bagi tahu sebagai neraca apa yang telah berlaku. Panduan kepada para sahabat daripada kita sampai hari kiamat. Ini bukan orang ni. Bukan orang ni. Mana boleh orang yang tidak molek, perempuan yang tidak molek dia akan dapat lelaki yang tidak molek. Wakil bukan lagu tu kan? Berapa ramai perempuan yang tak molek dapat suami yang molek. Tak, perempuan yang molek dapat suami yang tak molek. Begitu lelaki yang molek dapat isteri yang tak molek. Berapa ramai kan realiti kan? Tak payah nak nafi tu. Kalau ni ayat Allah ni. Sebab tu terjemah tu salah. Nabi Nuh AS, Nabi Lut AS, suami dia tak beriman kan? Tak beriman kan? Nabi Nuh Allah bagi tahu khianat kan? Khianat. Tak, Asiyah tu lelaki dia, Firaun tu lelaki dia. Sebab tu tak boleh bukan kita. Dia berlaku realiti, kita tengok berapa ramai dak suami yang molek-molek dak boleh dapat isteri yang jahat. Dan isteri yang molek-molek suami pula jahat. Ada ke gitu? Sebab tu bukan maksud ayat ni. Ini maksud apa? Ini sifat al-khabisat ni bukan orang, sifat. Sifat lagu mana kalau terjemah dia? Sebenarnya terjemah dia ni al-khabisat. Benda-benda yang tidak molek ni. Perkara-perkara yang tidak molek, pemikiran yang tidak molek ni, perbuatan yang tidak molek ni, semua benda yang tidak molek, baik fikrah, baik gapo, baik percakapan, semua tak molek ni lil khabisin, akan disukai oleh orang yang tak molek. Ni orang tak molek. Benda-benda tak molek ni hanya akan disukai oleh orang yang tak molek. Wal khabithun, dia orang yang tak molek ni dia suka benda yang tak molek, lil khabithat. Dia sebagai takkid apa yang berlaku ni. Wat tayyibat, dia benda-benda molek akan disukai oleh orang yang molek-molek. Dia orang yang molek-molek ni dia akan suka benda molek-molek. Dan ini sebagai khulasah apa yang berlaku ni. Tak perkara keji begini ni, apa kecek ni? Benda-benda tak molek ni, siapa dia suka kecek? Orang tak molek Orang tak molek suka kecek benda lagu ni. Dia orang tak molek ni suka kecek benda tak molek kan. Benda tak molek ni hanya disukai dikecek oleh orang yang tak molek. Ni sebagai neraca. Jadi nak tahu kita ada orang molek tak molek, tengok gapo kita kecek. Beritahu lalu. Kita gapo kita suka dengan kecek. Tak, kecek gapo kita suka? Kecek tentang Quran, kecek tentang Allah, kecek tentang akhirat, kecek bagaimana nak islah orang. Tak. Maka kita akan jadi orang molek. Tapi kalau suka dengar tak? Suka orang ngupak hadiah tu, hadiah ni kita orang tak molek. Kita kena letak situ. Ini orang tak molek dia suka benda kecek dengar. Bila dengar orang kecek orang tak molek ke tak? Oh, suka nak. Berangi nak dengar. Maka kita boleh tahu kita ni orang tak molek. Kita orang tak molek. Jadi kalau dengar dua-dua, ada molek ada tak molek. Kena baiki siapa suka hak mana molek. Tengok orang nak kecek hak buruk orang ya Allah. Nanah lingo segala. Tak tukar mula tajuk. Tak tukar. Cuba cari tajuk lain. Sebab ni sifat dia, ni neraca dia. Hak ni paling puas hati kita. Sebab sebagai neraca ni, ulaika mubarrauna mimma yakun. Ni sama ulaika wat tayyibat. Benda-benda molek ni hanya ada akan disukai oleh orang yang molek-molek. Dan orang yang molek ni hanya suka benda yang molek-molek. Ulaika, itulah orang yang mana mubarraun, yang mana tidak pernah terlibat dengan perkara yang dituduh tu. Dia tak tahu pun. Orang duk tuduh dia tak tahu. Apa tuduh dia? Apa tuduh dia? Hal orang tuduh pun dia tak kecek. Tak ada dia pula duk kecek. Dia sama-sama tak molek kan? Gila dia tu, tuduh aku gini-gini. Gila. Nanti babi dia tu macam-macam pula. Dia pula. Ni orang tak molek juga. Orang tak molek pula. Capuk. Tapi orang molek tak? Bila kena tuduh gini dia tak tahu buat apa kita kena lagu ni. Buat apa? Dia tak tahu. Ulaika mubarraun, itulah orang yang mana berlepas diri daripada bersih daripada apa yang dikata pada dia.
Dikata apa? Dituduh pada dia. Dia tak terlibat sebab dia orang molek. Lahum maghfiratun dan bagi orang molek ni bagi dia keampunan, rizqun karim. Oleh kerana itu wahai beriman, sebab tu kena ada peraturan supaya tak berlaku zina, supaya tak berlaku gabar ni, mari peraturan daripada Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyut, jangan kamu masuk rumah yang mana bukan rumah kamu, sehingga kamu tasta'nisu wa tusallimu ala, sehingga kamu tasta'nisu ni, sehingga kamu biar share dulu, nak bagi salam pun ana biar tahu dulu, biar orang tahu, biar orang tidak takut pada kamu, kemudian wa tusallimu ala ahliya, kemudian bagi salam pada keluarga. Ni adab dia. Bermula sini lagi. Tak, jangan pakai gam buka pintu rumah. Dia mula lagi ni kerana tidak ada adab-adab begini, tak terdedah. Dzalikum khairul lakum la'allakum, demikian itu baik untuk kamu, mudah-mudahan kamu dapat ambil pengajaran. Fa illam tajidu fiha ahad, kalau tidak ada siapa-siapa dalam rumah tu, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk sehingga diberi izin pada kamu. Wa in qila lakum irji'u farji'u, sekiranya dikata pada kamu tak sedia nak terima, maka balik. Wa azka, itu lebih bagus untuk kamu, lebih baik untuk wallahu bima ta'maluna alim. Allah Taala tahu, Allah Taala apa yang kamu buat tahu belakang. Laisa alaikum, wala bagaimanapun tidak jadi kesalahan bagi kamu untuk kamu masuk rumah yang mana tidak didiami, rumah kosong, dalam itu ada barang-barang kamu. Barang mana? Tak. Macam homestay ke apa ke tak? Barang kita ada, rumah tu bukan rumah orang guna rumah. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah tahu apa yang kamu nyata, apa yang kamu sembunyikan. Kulil mu'minin, kemudian tengok perintah tu tadi, bila nak masuk rumah hadap dia kena bagi salam dulu. Bagi salam dulu. Dalam hadis Nabi bagi terang pula, salam berapa kali? 3 kali ya. Bukan assalamualaikum, setengah je assalamualaikum. Paksa orang. Nabi tengok Nabi 3 kali ya, assalamualaikum. Dah. Tunggu kejap, bagi salam lagi 2 kali. Bagi kali ketiga tak ada jawapan, maka balik dengan sangka baik. Dia ada hak. Balik. Sunnah Nabi. Dan nak berdiri pula, berdiri belah kanan ke belah kiri, jangan berdiri depan pintu betul-betul. Tak, biar bila tuan rumah buka tu tak nampak aurat dalam rumah. Aurat dalam rumah ni bila izin baru boleh masuk. Lais, hal ni pula berkenaan dengan pandangan mata kena jaga. Kulil mu'minina yaghuddu min absari, kata bagi tahu pada orang mukmin lelaki ni, tundukkan pandangan kamu, wa yahfazu furujahum, dia jaga maruah kamu, jaga diri kamu, kawal diri kamu. Dzalika azka lahum, ini lebih baik untuk mereka, lebih suci untuk mereka. Orang lelaki ditunduk, diperintahkan supaya tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Sebab ni asal. Sebab pandangan tak jaga ni bermula masalah. Innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah SWT tahu apa yang kamu buat. Kepada orang perempuan pula, wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihin, tunduk juga pandangan mereka. Wa yahfazna furujahum, jaga maruah diri mereka, jaga kawal diri mereka. Dan ditambah lagi, wala yabdina zinatahun illa ma dhahara min, jangan kamu zahirkan perhiasan kamu kecuali apa yang zahir daripada satu orang itulah, zahir pada dia. Jangan kamu, Allah Taala bagi tahu. Orang lelaki disuruh tunduk pada perempuan, orang perempuan disuruh supaya jangan zahirkan perhiasan dia. Perhiasan ni apa? Tarik ke, daya tarik ke dia tu disembunyikan, tak zahir. Tengok tak, yubdina zinatahun, zinah ni apa dia? Perhiasan dia yang menarik perhatian orang lelaki tu. Hak tu jangan zahirkan. Illa lelaki apa yang terpaksa dizahirkan, mata dia untuk tengok jalan ke apa. Hak tu. Wal yadrib, dia kena faham para sahabat daripada terdedah semua kan tak? Mari perintah ni kan, maka sempurna dia tu. Wa yahfazna furu wal yadribna bi khumuriha, ni perintah jibat. Maka hendaklah dia pakai bi khumurihinna, tutup kepala dia, khumurihin. Dia panggil khumur, khimar, daripada khamrun kan, khamrun kan arak, khamrun, khimar. Bapa arak dipanggil khamrun sebab arak ni dia menutup akal, dia menutup kewarasan. Dipanggil arak tu. Khimar dia menutup kepala. Orang Arab panggil khimar, menutup kepala. Jadi Allah Taala kata wal yadrib, dia letaklah di atas kepala kamu tu khimar mereka. Ala juyubihim, juyub ni tengah dada belah depan ni, sehingga menutupi dada-dada mereka. Mana pakai tudung ni sampai tutup dada belakang. Wala yabdina zina, sekali lagi jangan zahirkan perhiasan illa kecuali pada suami mereka, pada ayah mereka. Au aba ibuni, ataupun tua mereka. Tak, ayah tok lelaki mereka. Ataupun anak mereka, anak perempuan lah. Au abna ibunatihin, ataupun
anak pada menantu, anak isteri, anak suami mereka, anak mereka sendiri ataupun anak isteri, anak tiri lah, au ikhwanihin ataupun adik-beradik lelaki, au bani ikhwan ataupun anak saudara lelaki, au bani akhwat ataupun anak saudara perempuan, au nisaihin ataupun mana-mana wanita Islam, au ma malakat aiman ataupun di kalangan hamba saya, au tabi'in ghairu ulil irbah ataupun orang tua yang sudah tidak ada, tak ada ni dah, tak ada nama, sudah tua, lanjut dah usia. Minar rijal, di kalangan orang lelaki dan juga kanak-kanak, lam yadhharu ala auratin nisa, yang tidak faham lagi aurat tu apa dia, tak faham. Orang tina orang jatuh tak boleh beza lagi. Dari sudut aurat lah, tak boleh beza dari sudut aurat, tak beza. Wala yadrib nabi arjulihin, dah janganlah dia gapo dia berjalan dengan gapo dia, cara untuk menarik perhatian orang lain. Liyu'lama ma yukhfina min zina, supaya orang dapat tahu dengan perhiasan dia tu. Jangan berjalan dengan lagu tu. Wa tubu ila Allah, bertaubatlah kamu pada Allah jami'an ayyuhal mu'minun wa beriman la'allakum tuflihun. Wa ankihul ayyama minkum, kahwinilah gadis-gadis kamu. Ini cara dia. Kahwinlah gadis kamu. Dia mudahkanlah. Wasalihin min ibadi, dia orang soleh di kalangan hamba-hamba kamu. Wa imai, dia hamba-hamba kamu perempuan. Kahwinkanlah. Anak-anak gadis kamu pun kahwinkan. Tak. Hamba-hamba kamu yang juh-juh tu kahwinkan juga, hamba-hamba perempuan kamu kahwinkan mereka. In yakunu fuqara, kalau kamu bimbang kerana kemiskinan, maka Allah Taala akan cukupkan. Tengok. Jangan jadi alasan kerana kemiskinan tak cukup duit tak boleh kahwin. Tengok ni tanda bagi. Allah Taala bagi rezeki. Sebab ni perintah Allah Subhanahu Taala. Perintah Allah Taala. Tengok Allah Taala begitu. Tak ada tahu alasan manusia ni. Betul, buat cara ringkah. Tak masa pergi baru ni boleh buat ringkah kan? Apa tak boleh? Boleh buat. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah SWT Maha luas dan Maha mengetahui. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Ada pun orang yang mana tidak ada gapo dia, tidak ada kemampuan. Tak untuk berkahwin, tidak ada dana, tidak ada ni. Tak boleh. Maka dia tunggu hatta yughniyahumullah min fadli, sehingga dia mampu untuk berkahwin. Walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibun. Ada pun orang yang mana gapo dia nak mukatabah. Walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat. Ada pun hamba-hamba kamu yang nak bebas. Ni hamba ni boleh bebas melalui orang yang beli dia, dibebaskan oleh tuan dia, ataupun dia sendiri nak bebas daripada tuan dia. Jadi tuan dia letak harga. Di antara cara nak bebaskan hamba dia, perintah daripada Allah SWT, selain daripada kafarah bebaskan hamba ke, tak bunuh orang secara tidak sengaja, kafarah dia bebaskan hamba. Boleh puasa ke, tak bersama dengan isteri boleh puasa, bebaskan hamba. Banyak amalan-amalan ni bebaskan hamba ke. Ada juga hamba sendiri nak bebas lagu mana, dengan cara mukatabah ni, cara walladzina yabtaguna alkitab. Dia sekiranya ada di kalangan hamba-hamba yang kau miliki nak bebas dengan cara mukatabah fakatibuhum, maka bagilah janji, bagi tahu harga dia berapa. Tak, biasa kalau jual kok dia pun 20,000, maka dia royak pada tuan dia kata 15,000, boleh bagi 15,000 kat aku, bebas kamu. Itu cara sahabat-sahabat yang jadi hamba untuk dibebaskan. Maka Allah Taala bagi tu fakatibuhum in alimtum fihim khaira, maka bebaskanlah mereka dengan cara begitu, dengan cara nak bagi mereka cari kerja, tak buat apa-apa mereka boleh buat untuk cari sumber tu, untuk bebaskan diri mereka. Sekiranya kamu tahu mereka ni tak ada pada dia kebaikan lah. Sebab ada hamba tipu juga. Tak, dia pergi bebas tak, minta bebas tak, tuan dia bebas tak, dia pergi jual diri dia pasal pula. Dia ada gitu. Dia hamba ni, tapi kan hamba dia akan jadi hamba juga. Tak, orang bebas dia pun dia pergi tak tahu nak gah pun. Dah jadi orang merdeka ni payah juga, tak biasa. Tak, sengih-sengih nak diri belakang dah. Tak ada orang suruh. Tak, jiwa hamba lama-lama dia pergi jual diri dia pasal. Sebab tu Nabi bagi tahu pada para sahabat kan, sebelum nak bebaskan hamba kan, tarbiyah hamba tu jadi orang merdeka dulu. Bagi mereka pakaian seperti mana kamu pakai, bagi mereka makan seperti mana kamu makan, lajar dia seperti mana saudara kamu. Nabi ingat gitu. Sahabat tarbiyah. Sebab tu dia sistem perhambaan dia tak boleh nak hapuskan dengan hukum dengan hukum. Tak jadi. Kalau bebas ke tak, syarat mau bebas, hamba ni pergi jual diri dia tak boleh. Tak boleh. Sebab dia kena tarbiyah. Dia tengok ni Allah SWT sebut dalam ayat ni, panduan pada hamba tidak tinggal dalam ayat ni. Wa atuhum mimmalillah alladhi atakum. Bagilah pada mereka daripada harta yang Allah Taala bagi pada kamu. Kalau ada zakat kamu, bagi. Dia boleh terima zakat. Dia betul bebaskan dia. Tengok.
wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassunan litabtagu 'aradal hayatid dunya. Maka jangan kamu paksa gadis-gadis di kalangan hamba ni melakukan perkara keji atau menyebabkan dia melakukan perkara keji. Sekiranya kamu lihat mereka ni nak jaga maruah dia, nak jaga dia, nak jadi wanita salihah, semata-mata kerana kamu nak dunia. Amay yukrihunna, siapa dia paksa perempuan-perempuan hamba ni yang soleh, yang nak jadi orang baik, nak jadi hamba Allah ni, maka fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Maka siapa dia dapat apa dia tarbiyah hamba dia, kemudian siapa dia bertaubat, wa may yukrihunna, siapa dia paksa hamba dia kemudian dia bertaubat, maka selepas dia bertaubat ni Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayat-ayat yang sangat jelas, dia perumpamaan daripada orang yang sebelum kamu yang durhaka, bagaimana Allah Taala buat pada mereka, dan juga nasihat kepada orang yang bertakwa. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah lah yang menerangi langit-langit dan bumi ni. Perumpamaan Allah Taala bagi tahu nur dia, cahaya dia, hidayah dia ni, kamishkatin fiha misbah, seperti mana miskat dalam tu ada misbah. Miskat ketika mana Quran diturunkan, miskat ni kalau kita tengok kan, lapu-lapu zaman dulu kan, masjid-masjid kan, dia ada tempat letak dalam kaca, dia letak pelita situ menyebabkan jadi cerah. Miskat ni tempat letak lapu. Kalau kita kat bo tu ke apa, putih tu miskat, dalam dia tu bo, lapu misbah. Macam pelita lah, pelita api tu misbah dak, gambar di tepi dia tu miskat. Tapi sebenarnya miskat ni lubang yang dibuat daripada kaca, dengan letak pelita tu, maka jadi terang. Jadi ni Allah Taala buat perumpamaan cahaya dia, cahaya kamishkatin fiha misbah, seperti mana ada miskat tempat letak tu, seperti mana kaca tu dalam tu ada misbah. Al-misbah fi zujajah, dia lampu tu pula dalam kaca pula, jadi bertambah cerah lagi. Az-zujajah dia kaca tu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Dia kaca tu seolah-olah seperti mana bintang yang bercahaya, yang dihidup daripada syajaratin mubarakah, daripada pokok yang berkat. Pokok apa? Zaitun. Zaitunah la syarqiyatin wala gharbiyah, api cahaya tidak bergerak bak dalam bekah tu, tidak ke arah timur, tidak ke arah barat. Yakadu zaituha yudi, hampir-hampir dak minyak zaitun tu sendiri dah bercahaya bila kena cahaya matahari, cahaya api tu kena pada, hampir-hampir Allah Taala bagi tahu minyak zaitun tu sendiri tu yudi, dak memberi cahaya, walau lam tansahun, walaupun tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur, itu cahaya di atas cahaya. Ni apa dia ni? Ini Allah Taala bagi tahu nur hidayah, nur daripada Allah, dak miskat, bercampur dengan nur akal, bercampur dengan nur akal, panduan akal. Bukan nur akal, nur akal yang gabungnya dengan fuad tu, yang mana sumber ilmu pendengaran, penglihatan dan kewarasan tu, yang kewarasan yang ada pada kita. Nur hidayah bercampur dengan nur ni, dia akan menjadi menerangi, dia akan konsisten. Allah Taala bagi tahu. Dan akibat daripada terangnya cahaya ni, mari dah basirah kita ni, walaupun tak sentuh lagi pun, kerana Allah Taala bagi pada kita ni akal tu, akal fuad ni sini, bukan akal daripada otak kita ni. Ya, kita ada akal fuad lagi. Fuad ni apa dia? Tempat berkumpulnya ilmu. Ya, ilmu mari daripada pendengaran, penglihatan kita. Yang kita guna akal pendengaran, kita nak olah, nak apa dia? Suatu nak mendapatkan daripada akal, yang masuk daripada pendengaran, daripada penglihatan kita ni, sumber ilmu dia masuk berkumpul di fuad. Fuad ni dia bagi kefahaman yang kita faham tu. Dia ada rasa, dia bukan saja faham, dia ada rasa. Ni semua daripada fuad belakang. Sebab tu kalau kena cukup hilang ni ilmu ni, rasa ni akan hilang belakang. Bila kena cukup, bila takut kan, bila Quran Allah Taala gambar kan, mak Nabi Musa, bila Nabi Musa kena buat dak fa asbaha fuadu, maka jadilah fuad mak Nabi Musa ni kosong, farig. Apa boleh kosong? Fuad dia sebab dia gitu, kewarasan dia dan juga ilmu dia, kefahaman dia, rasa dia ni, bila keadaan tertekan dia akan hilang. Dia akan hilang. Dan setiap manusia ni ada. Setiap manusia ada. Sebab tu dia bukan, fuad ni bukan dada, tapi kita terjemah dada harfiah dia. Tapi fuad ni apa dia? Dia tempat berkumpulnya ilmu daripada pendengaran, penglihatan dia, juga akal kita yang Allah dah jadikan, kewarasan tu dia berkumpul situ, dia olah situ. Jadi wahyu ni
Tak, yang Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala buat perumpamaan ni, kalau bercampur dengan kewarasan ni, tak, dia bagi cahaya yang begitu terang sekali. Tak, tidak menyebabkan satu orang itu jadi kiri kanan, tak, dia tetap tegak. Seperti mana yang Allah Ta'ala buat perumpamaan ni. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya wahyu dan cahaya yang Allah Ta'ala tak pada kita dah ni, fitrah pada kita dah ni. Tak tergugak ni, tanya siapa dia buat langit, Allah, semua, siapa syirik lagu mana pun, Allah. Cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah Ta'ala akan bagi hidayah untuk cahaya dia pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah Ta'ala buat perumpamaan untuk manusia supaya manusia dapat mengerti. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah SWT tentang segala sesuatu alim. Fi buyutin. Mana ni hidayah ni dibaca? Ilmu Allah ni. Nur Allah ni. Nur Allah ni apa? Kalamullah, kitab Allah, wahyu Allah SWT ni. Mana dibaca ni? Tengok ni. Fi buyutin, di rumah Allah SWT. Ini masuk lagi rumah Allah, wahyu Allah dibaca rumah Allah. Seperti mana nur fi mishkat, dia bagi terang lagi pada masyarakat lagi. Sebab tu kita kena masjid, bina masjid. Bagaimana nak buat perubahan, bukan di jabat-jabat tempat kita, masjid dulu. Bagaimana nak buat, libatkan semua orang dengan masjid dulu. Libatkan semua orang lelaki yang balik ni dengan masjid, dengan surah-surah kita. Hidupkan amal di sini. Hidupkan muzakarah Quran, muzakarah hadis Nabi, belajar dia mengajar. Boleh baca Fatihah, boleh ajar Quran. Hok pandang ngajar, hok tak pandang belajar. Gini. Semua orang terlibat, semua ada peringkat masing-masing kan? Enggak. Peringkat baca dulu, peringkat iqra, peringkat qiraati, peringkat baca Quran, peringkat tadabbur. Maka ni suhana ni kita nak wujudkan. Dia basic ni. Nak belajar fiqh dengan mudah-mudahan. Nak ambil wuduk lagu mana? Kita ingat ambil wuduk lagu mana? Semua orang boleh ajar. Lagu ni ambil wuduk. Tak, ajar seperti mana Nabi ajar. Hak ni taklim daruri dipanggil ni. Bila istilah kita kat fardu ain. Fardu ain ni tak perlu silibah. Dia sangat mudah. Nabi tak tangguh-tangguh dah. Kalau benda lagu ni tak dia tangguh. Kena ajar lalu. Dia tak perlu nak pergi peng, tak perlu nak apa. Masuk kelas ada buka kitab Abi Syuja' dah. Tarikh dulu kat kawan ni nak mayar dah. Kawan ni ambil wuduk nak mayar dah ni. Ajar boleh ajar lalu. Ambil wuduk lagu mana kita ambil wuduk. Tak perlu kecek banyak, tak perlu kata dah rukun dia berapa, nak bila rukun pening gitu. Kawan nak mayar. Tak perlu bila rukun. Kita tengok, mari kita tengok. Kita nak wujud suhana begini. Semudah ni. Nabi ajar lagu ni dulu. Tak. Sebab tu wuduk kita belajar kan, bila tabi'in mari dah nak belajar dengan Sayyidina Ali. Ni sebagai natu Nabi kan. Dah lagu mana wuduk? Sayyidina Uthman. Ambil ni aja. Bila mari kubur lagu mana wuduk Rasulullah, buat mayai selotang. Buat mayai. Maka dia ambil wuduk. Depan. Ajar semudah gitu. Ni asal. Ini ummiyin yang diajar oleh para sahabat. Cara mudah. Kemudian tafsir itu kan masuk madrasah lah. Belajar bahasa Arab. Hak tu nak jadi doktor ke bahasa dia dah ke. Asas kesihatan ni mudah ya. Tak perlu nak buka kitab. Bonok kesihatan tu kan kena buka kitab dulu. Teh ya. Tak. Semudah ni. Tengok Allah sebut fi buyutin. Tapi kita ada rumah. Kita ada tempat dah. Lundai kita ni kita ada masjid besar lundai sah. Kita ada berapa surah? 1 2 3 4 5 surah kita ada. 6 surah. Belakang tu 7 surah. Oh tak guna so. Tengok bayar. Cukup sistematik. Kita ada masjid besar sah, kita ada 5 surah. Dia semua yang dekat-dekat tak boleh buat lah. Saya tak boleh main Jumaat ni, tak boleh buat lah saya. Masjid jauh, surah kita dekat. Surah ada, semua ada surah belakang. Surah belakang. Belajar basic-basic. Bagaimana nak wujud suara? Semua nak hidup benda ni. Hak ni kita kena mesyuarat ni. Hak ni kita perlukan otak tua-tua hok cidik-cidik ni. Cikgu besar, pengarah, gapo nak guna ni. Bagaimana nak hidup benda ni fikir. Belum kita nak benda besar kan? Hak ni tak ada nak buat anak benda lagu mana? Nak ajak orang main masjid tak ada. Depan nak ajak pergi lagu mana? Nabi ni nak ajak pergi ni. Allah Taala bagi tahu okey tak? Allah Taala kata waqatil fi sabilillah. Nabi kata, kamu sendiri berperanglah di jalan Allah. Waharidil mu'min, dia ajak orang Islam berperang. Oh, tu lambat lagi tu. Lambat lagi. Nak ajak cuci kubur pun insya-Allah belaka. Mari. Ni okey. Pas nak perang ke mana? Ini keadaan realiti kita ni. So sebab tu kita kena bagaimana nak buat. Orang kita molek, orang kita jurus sebenarnya. Bukan dia tak segi. Tak segi tapi dah biasa kita tabiat ni. Duduk rumah selesa kan dah. Kita dah kena penyakit nafsi-nafsi. Masyarakat kita ni kena penyakit nafsi-nafsi. Tak, masing-masing. Kita punya teruk ni tak siapa kau rumah adik-beradik pun nafsi-nafsi juga. Malah lagi. Kita punya teruk sekarang ni. Ini benda tidak sihat. Jadi bagaimana nak pecah benda ni? Masjid tu semua orang rasa penting masjid. Mari masjid. Dia masjid dekat mana? Fi buyutin adinallah. Di rumah-rumah Allah ni, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. 41. Dia tak ada kecap benda lain.
Di rumah Allah ni, Allah hanya izin kecek kepada dia, an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Hanya diizinkan kecek kepada dia, benda membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ni rumah ni. Semua percakapan kita ni dan untuk menyatukan hati kita ni, ajak orang kecek tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah. Tentang hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang perkara ni. Ni. Sebab tu kita tahu benda dari rumah Allah ni dia bukan rumah kita. Dia ada adab dia. Dia benda amalan-amalan dari rumah Allah ni dia akan menyatukan kita ni. Quran rumah Allah, tempat dia ada. Oh, semaya Jumaat ni amalan-amalan untuk menyatukan umat ni, untuk gerakkan umat ni. Dia semua kan ada hubungan belakang kita kan. Ketika mana masih lagi orang kita ni ada rasa masjid ni masjid dia. Dia cabut ke, dia cabut masjid tak ada gapo-gapo kat tu kan. Kau payah kita ni. Ni tengok ni. Dan ni Allah Taala sebut fi buyutin. Wahyu Allah ni, nur Allah ni dibaca mana? Dalam rumah Allah. Adina Allah Taala sebut yang mana Allah Taala hanya izinkan an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh, yang Allah Taala izinkan hanya ditinggikan, disebut dalam rumah Allah ni nama dia saja. Yusabbihu lahu, dia tasbih pada dia, fiha bil ghudu wal azab, pada waktu petang dan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maka bila hidup rumah lagu ni dak, maka kelahi tengok natijah dia, tengok rijalun la, akelahi lelaki-lelaki, bukan lelaki ni, anak jantan, rijal ni anak jantan. Maka kelahi daripada rumah Allah ni ke apa dia? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Akelahi orang lelaki-lelaki yang hebat, yang mana perniagaan mereka, jual beli mereka ni tidak menyebabkan mereka lalai daripada zikrullah. Ni tempat dia. Bukan di rumah-rumah, bukan. Ni tempat ni akelahi. Ni Allah Taala bagi tu kronologi dia gitu kan. Wa iqamis salah, dia akan mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, bina hubungan dengan Allah dan bina hubungan sama-sama kita. Ya khafuna yauman, dia tengok ni, mereka akan takut akan satu hari yang mana tataqallabu fihi alqulub wal absar, yang mana mata dan pandangan akan terbelia, takut akhirat. Dalam rumah ni muzakarah tentang akhirat, muzakarah selepas mati. Daripada ayat Allah tentu sekali dah, bukan daripada modal kita. Mungkin modal kita nak kajak apa dia. Cara Allah Taala wallah tu tentang akhirat kan, sebagaimana kita telah lalu dah. Liyajzi Allah ahsan. Mereka takut tentang satu hari yang mana mata terbelia. Hari itu lagu mana? Hari Allah Taala akan balas lebih baik lagi daripada apa yang dibuat. Wa yazidahum, dan Allah Taala tambah daripada sisi Allah kurnia dia. Wallahu yarzuqu man yasha', Allah Taala bagi rezeki pada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Walladzina kafaru, adapun orang yang mana balik akhir dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan menentang Allah ni, a'maluhum, amalan mereka kasarabim biqi'atin yahsabu az-zama'anu ma'a, amalan mereka ni seperti mana fata morgana yang kamu tengok di tanah lapang, yang mana orang yang dah sangat dahaga ni menyangka daripada jauh ke, dak tengok ke tengah panas tengah hari, jalan seterik luar ada nampak macam ada air. Yahsabu az-zama'an ma, orang yang dahaga ni dia tengok keadaan gitu waktu panas tengah hari, dak, maka dia tengok seperti mana air, amalan dia seperti itu. Hatta idza ja'ahu, bila dia sampai tempat tu, lam yajidhu syai'an, tak ada satu. Dia menyangka sangka semata-mata balik akhirat saja, tak ada kebaikan yang dia buat, tidak ada nilai langsung. Tidak ada nilai langsung. Wajadallahu indahu, dia hanya kedapat apa keputusan Allah. Fa wafahu hisab, lalu Allah akan sempurnakan hisab dia, wallahu sari'ul hisab. Orang lagu ni Allah Taala bagi tahu masa atas dunia dia lagu mana? Au kadzulumatin, seperti mana satu orang yang mana berada dalam kegelapan. Kegelapan mana? Fi baharin. Mereka ni orang yang mana tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada masjid Allah, tidak ada amalan-amalan masjid gini. Orang yang tidak putus hubungan dengan wahyu Allah ni, berada dalam kegelapan seperti mana orang, seperti mana kegelapan laut, lujiyin yang bergelora, yaghshahu maujun, yang mana ditutupi oleh ombak yang besar pula di atas dia, maujun min fawqi sihab, dan di atas ombak tu pula ada awan tebal pula. Bayar ya, laut yang gelap, ombak yang tinggi, atas tu awan yang tebal. Kegelapan demi kegelapan ni Allah Taala buat perampuan orang yang mana hati dia ni penuh dengan kezuluman, tidak ada wahyu Allah SWT, sehingga akal dia jadi tak warah, tak boleh nak menilai, tak tahu apa dia buruk, apa dia baik, tak tahu apa dia ketaatan, tak tahu apa dia maksiat. Bagi dia sama saja, yang penting perut dia dak selamat. Orang lagu ni asal umpamakan zulumatun ba'daha dalam kegelapan, di atas kegelapan, id akhrajahu, sehingga dia bila dia keluar tangan dia kan, lam yakad yarah, tak nampak ke satu, tangan pun tak nampak. Ni manusia bila duduk dalam kegelapan ni, dia boleh bertahan ni. Sepengaku Tuhan, pengaku Tuhan. Aman lam yaj'alillahu lahu nur, siapa dia Allah Taala tidak bagi pada dia cahaya, maka dia tidak akan dapat cahaya. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati, kembali semula pada Allah. Kamu tahu ada bukan yang orang yang mana
Alam tara anna Allah yusabbih. Kamu tahu tak bahawa Allah ni yusabbahu lahu man fis yusabbihu lahu man. Semua makhluk di langit-langit yang tinggi itu, yang besar tu, bertasbih pada dia. Takut malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Arsh, semua malaikat ni semua bertasbih pada Allah. Begitu makhluk yang berada di bumi ni, wat-tayru safat, burung-burung yang berterbangnya itu semua bertasbih pada Allah. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semua makhluk ni tahu bagaimana nak bina hubungan dengan Allah, dia bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bima yaf'al. Dia Allah Taala tahu apa yang mereka buat. Walillahi mulkus sama. Apa kena taat pada Allah ni? Walillahi mulkus. Milik dia belaka. Kita milik dia. Harta kita milik dia. Semua milik dia. Dunia tempat ujian ya. Milik dia. Milik dia belaka. Walillahi ma fis samawati wal ard wa ila Allahil ma. Dia kepada Allah semua akan kembali. Kita kembali. Dia akan tanya. Dia akan tanya belaka. Nabi sudah jelas pada kita. Alam tara anna Allah yuzji sahaban. Sekali lagi. So kita tengok kejadian alam ni. Kamu tak perhati ya bagaimana Allah SWT gerakkan awan ni. Kemudian Allah SWT dak jadikan awan tu di antaranya dak berlapis-lapis, makin gelap, makin banyak air dia. Summa ja'alahu rukama. Kemudian Allah SWT jadikan pada awan tu rukama. Bergabung. Sehingga jadi gelap. Watara wadqa yakhru, maka kamu lihat air keluar daripada celah-celah dia. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin, dan Allah Taala turunkan air kepada gunungan di tempat-tempat tinggi. Min baradin fiha, min baradin, air yang sejuk. Fa yusibu biha man yasha, dia Allah Taala timpakan air itu pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Wa yusrifu amman yasha, dia Allah Subhanahu Taala jauhkan daripada siapa yang Allah Taala kehendaki. Yakadu sana barakihi yadhhabu bil absar, hampir-hampir sinaran daripada kilat tu dak menghilangkan pandangan. Yuqallibullahu laila wan nahar, Allah jadikan malam dan siang. Wa inna fi dzalika la'ibrah, demikian itu pengajaran liulil absar, untuk orang yang cerdik. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, sesungguhnya Allah Taala bagi tahu dia jadikan setiap makhluk yang melata di atas muka bumi ini daripada air, asalnya daripada air, daripada jenis air. Faminhum man yamshi, ada jenis makhluk yang mana berjalan dengan perut dia mengesok. Wa minhum man yamshi ala rijlain, ada makhluk yang berjalan dengan dua kaki, ada di antara mereka berjalan dengan empat kaki. Yakhluqullahu ma yasha, Allah Taala boleh buat apa yang dia nak buat. Tak sebut orang lain tu masuk belakang. Yakhluqullah, Allah Taala boleh cipta apa yang dia nak. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Laqad anzalna ayatin, sesungguhnya kami telah turunkan ayat yang sangat jelas, perintah-perintah yang sangat jelas ni. Wallahu yahdi man yasha, Allah Taala akan bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Wa yaquluna amanna billahi wa rasul, mereka kata kami beriman dengan Allah dan Rasul. Wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum ba'da dzalik wa ma ulaikum, ni Allah Taala bagi dedah ke sifat munafikin. Wa yaqulun, ada manusia dakwah dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Wa ata'na, kita taat depan Nabi, depan Allah, tak, kita taat. Thumma yatawalla fariqum, kemudian satu golongan di kalangan mereka berpaling. Bila tengok tak sesuai, bila tengok dunia dia terjejah, perintah Allah Taala menyebabkan dunia terjejah, maka dia tolak. Wa ma ulaika bil mu'minin, tidaklah mereka itu orang mukmin, orang lagu itu bukan mukmin. Wa idza du'u ila Allah wa rasulih, bila diajak supaya berhukum dengan hukum Allah, ikut cara Rasul, liyahkuma bainahum, supaya keputusan Allah dan Rasul ni jadi keputusan di antara mereka. Idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba satu golongan di kalangan mereka ni berpaling, tak setuju dengan Allah dan Rasul. Mula selepas jelas dah belakang ni kan, mari ayat Allah Rasul baru mari tamkin, baru mari khilafah. Wa in yakun lahumul haq ya'tu ilaihi mudhinin, tapi bila keputusan daripada Nabi ini menyebabkan mereka dapat keuntungan, dapat ghanimah, dapat keuntungan kepada, ya'tu ilaihi mudhinin, tiba-tiba datang hari hilal, kita pun dak masuk senara juga kan. Jadi bila diperintah supaya jihad kepada, lari sembunyi kan, tak setuju, tak sesuai. Afi qulubihim marad, orang lagu ni kata, adakah dalam hati mereka ada penyakit? Amir tabu, ataupun ragu-ragu? Am yakhafun an yahifallahu alaihim wa rasul, ataupun mereka takut Allah dan Rasul buat zalim pada mereka ni. Tak situ pada Allah dan Rasul buat apa ni? Takut Allah tidak berlaku adil, takut Nabi tidak berlaku adil pada mereka. Bal ulaika mudham, bahkan sebenarnya mereka ni orang yang zalim. Perintah Allah tak sesuai, takut keadilan mereka tidak disempurna ya. Tidak. Innama kana qaulal mu'minin, sebenarnya Allah Taala bagi tahu orang mukmin sebenarnya lagu ni mereka. Bila diajak mari taat pada Allah dan Rasul ni untuk buat keputusan di antara mereka ni, mereka hanya kata sami'na wa ata'na, kami dengar dengan patuh. Tak peduli apa keadaan. Wa ulaikumul muflihun, itulah orang yang berjaya. Wa man yuti'illah wa rasulah, siapa dia taat pada Allah dan Rasul, wa yakhshallah, dia takut pada Allah, wa yattaq, dia bertakwa pada Allah, itulah orang yang berjaya. Wa aqsamu billahi jahda imanihim, mereka bersumpah ni munafik. Allah tak nak gila ya. Seperti mana surah sebelum ni, gila. Orang munafik ni bersumpah dengan nama Allah, depan Nabi bersumpah dengan nama Allah sungguh-sungguh. La in amartahum la yakhrujun, kalau Nabi perintah pada mereka, kami akan pergi. Tuan royak ya. Qul, Allah Taala kata,
bagi tahu pada mereka, la tuqsimu, jangan bersumpah. Ta'atun ma'rufah, ketaatan ni benda ma'ruf. Benda ma'ruf dah. Tak tahu mana. Malah kalau kamu nak berjual bersama sekali, kamu buat persiapan dah. Ni tanya ajak agak. Rumah tak ada orang jaga rumah lah. Tak siapa nak bagi makan ke kucing lah, macam-macam alasan. Benda remeh-remeh ni. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Taala tahu belaka apa yang kamu buat. Qul ati'allah wa rasul. Katakanlah ati'allah wa rasul. Ta'alah kamu pada Allah dan Rasul. Tengok bertalun-talun. Sebelum datang tamkin ni. Ni asah dia dulu. Ati'allah, ta'alah kepada Allah dan Rasul. Wa in tawallaw, sekiranya kamu berpaling, fa innama alaihi ma hummila wa alaikum, maka kamu akan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dipertanggungjawab terhadap kamu tu. Wa in tuti'uhu tahtadu, sekiranya kamu taat pada Nabi, tahtadu, kamu akan dibimbing. Wa ma ala rasul illa al-bala', dan tugas Rasul tidak lain melainkan menyampaikan saja. Wa adallahu alladhina amanu, baru mari janji. Allah janji kepada orang yang beriman di kalangan kamu yang melakukan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Kami, Allah bagi tahu, pasti sekali akan la yastakhlifannahum fil ard. Allah SWT akan kukuhkan kedudukan mereka di atas muka bumi ini. Akan bagi khilafah, akan bagi kuasa. Kama stakhlafal ladzina min, seperti mana Allah SWT telah kukuhkan orang sebelum mereka. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada, dan Allah Taala akan kuatkan mereka dengan agama yang mereka puas hati terhadapnya. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah Taala akan tukar daripada keadaan mereka sebelum ni dalam keadaan ketakutan kepada keamanan. Maka ya'buduna ni, maka orang lagu ni dia akan semua hanya aku, tidak akan syirik dengan aku dengan sesuatu apapun. Tapi siapa dia kufur selepas tu, maka faulaika humul fasiqun, itulah orang fasik. Fasik. Ni janji Allah. Ni janji daripada pihak Allah, bukan daripada pihak, bukan kita minta, bukan umat ni minta. Tapi ni Allah janji. Tapi nak kepada dia, taat pada Allah dan Rasul, taat pada Allah dan Rasul dulu. Kalau umat ni tak ada, ni tak ada. Bukan lagu. Mana kena puas hati dengan Allah dan Rasul dulu. Kena. Dia tak ada benda lain dah. Yakin. Tak. Mari benda lain tak. Kita nak tuai lagu mana tak boleh. Allah dan Rasul. Seperti mana kita dah baca dah Nabi kan, Allah Taala suruh puas hati dengan kita Allah kan? Nabi kena puas hati dengan kita Allah. Nabi tak boleh terima orang lain, tak boleh terima cadangan orang lain. Kita Allah. Lepas kita boleh terima. Tak lagi lah. Kita ada Nabi. Tak, kita ada Nabi sebagai panduan. Nabi telah tunjuk contoh pada kita. Apa-apa keadaan kan, walaupun orang Mekah, orang dulu, orang kafir cadai pada Nabi buat gini, iti bi Quran wa mai Quran lain. Sebahagian jangan ambil sebahagian. Tak, kalau mari gini baru kami ikut. Tak terkesan. Dia kena jadi lagu tu juga. Sama je. Sebab tu tengok mari dak semuka lebih. Allah Taala ceritakan wa ati Allah wa rasul, wa ati Allah wa rasul. Ha ni kena selesai dulu. Biar umat ni puas hati. Umat ni puas hati dengan Allah dan Rasul. Tak puas hati, pelik tak? Tak puas hati dengan Allah dan Rasul. Sedangkan dak Rasul ni habis cara dah untuk tarbiyah kita. Tengok sambung dengan wa aqimus salah wa atuz zakat. Dirikanlah sembahyang, keluarkan zakat. Tengok wa atiur rasul. Ta'alah pada Rasul la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina. Janganlah orang kafir menyangka bahawa dia dapat melepaskan diri di bumi ni. Mereka tak dapat melepaskan diri daripada azab Allah, daripada kemurkaan Allah. Kesudahan mereka dengan kejahanan wa bi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu. Tengok tiba-tiba datang hukum kemudian liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah hamba-hamba kamu dan juga anak-anak kamu yang tak sampai umur balik, tak minta izin untuk masuk bilik kamu 3 waktu. 3 waktu. Salat marat. Min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh tak boleh masuk. Anak kita tak balik tu tak boleh masuk sebelum salat subuh. Tak, dia kena ketuk dan minta izin. Dia tak boleh pakai bar masuk lalu, tak boleh sebelum salat subuh. Hina tad'una siyabakum min adh-dhahirah, ketika mana tengah hari tak boleh. Kena. Wa min ba'da salatil isya, dan selepas isya. 3 waktu ni adab dalam rumah ni. Anak-anak yang tidak balik, kalau dia nak masuk, hak ni sudah mumayyiz lah. Maksud yang mumayyiz, yang tak mumayyiz, hak tu tak waras, tu tak kira. Hak ni mumayyiz dah 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tak balik lagi, dia tak boleh masuk 3 waktu ni melainkan dengan izin. Salasu auratin lakum, 3 tempat ni aurat kamu terdedah. Laisa alaikum wala alaihim junah ba'dahunna, maka tidak menjadi kesalahan bagi kamu dan tidak menjadi kesalahan bagi mereka selepas waktu tu. Kalau aurat kamu terdedah juga selain daripada itu, salah kamu, bukan salah mereka. Tawafuna alaikum, sebab mereka dia berlegang bersama kamu ni, sesama kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayat, demikianlah Allah jelas pada kamu ayat dia. Wallahu alimun hakim. Nampak tak isyarat? Tamkin, janji khilafah, janji kuasa, bawah dia tu keluarga. Isyarat dia apa dia? Mana agama kena ada dalam rumah dulu. Dan umat ni kena ikut Allah dan Rasul, kena puas hati dengan Allah. Baru umat ni boleh Allah Taala janji bagi tamkin. Selagi mana hak ni tak ada ni, jangan khayal. Ke jalan dia, jalan lagu tu bukan Allah nak bagi tu. Kalau dapat kuasa juga tu bukan daripada pemberian Allah. Itu istidraj daripada Allah.
Perangkat daripada Allah. Perangkat daripada Allah SWT. Ya, bukan daripada Allah. Ini cara dia. Tersambung ayat seterusnya. Tersambung pagi esok insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sila lagi. Haji